Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa semalam? Silam. Ha? 59. Tak habis malam, tak habis satu muka. Ayat ni adalah ayat hujah untuk menolak ketuhanan Nabi Isa. 59. Ayat ni adalah ayat hujah menolak ketuhanan Isa. Sebab kaum Nasrani menggunakan hujah luar biasa. Isa ni sebagai apa? Sebagai hujah mereka, munasabahnya Isa ni dipuja. Mana menyandarkan luar biasa Nabi Isa itu tak punya bapa. Maka bagi mereka itulah hujah munasabah mereka memuja Nabi Isa. Okey, luar biasa. Sebagaimana kita beritahu hak semalam, sepatutnya yang menzahirkan luar biasa itu Allah Ta'ala. Nabi Isa ni tempat dizahirkan luar biasa, tempat dizahirkan kudrat Allah. Patutnya yang dipuja ialah yang menzahirkan kudrat tu lah, bukan tempat yang dizahirkan, kan? Mana manusia ni biasa memuja pada tempat dizahirkan luar biasa tu. Sepatutnya yang disuruh kita puja ialah yang menzahirkan luar biasa tu, iaitu Allah. Mana kalau hujah kamu luar biasanya Isa ni layak dipertuhankan, dipuja, maka Adam pun lebih layak dipuja lagi. Sebab Adam ni lebih luar biasa lagi. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa ni di sisi Allah. Di sisi Allah ni, dua-dua ni adalah tanda kudrat dia. Kalau kamu menggunakan hujah Isa ni tidak punya bapa, hanya melalui ibu sebagai hujah kamu untuk memuja Isa. Sebenarnya kalau atas hujah tu ada yang lebih layak untuk dipertuhankan, iaitu Adam. Sebab Adam ni ayah tak ada, mak tak ada. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa ni di sisi Allah adalah kamathali Adam, seperti Adam. Jadi Allah bawa contoh Adam ni kenapa? Nak menolak hujah kaum Nasrani mempertuhankan Isa atas sebab luar biasa yang terzahir pada Isa tu. Sepatutnya luar biasa tu ada dari Allah, benda tu lazim berlaku.
Dan itu adalah satu luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa, iaitu lahir tanpa bapa. Kan? Sepatutnya kita sebagai hamba Allah ni, yang kita pertuhankan ialah pemilik penzahir, orang zat yang menzahirkan luar biasa tu. Khalaqahu, dia menciptakan dia min turabin, dari tanah. Dari tanah ni tak ada, mak tak ada, puak tak ada. Jadi tanah tu asal dia. Isa tanpa sebab ayah. Apa tu? Adam atau tanpa sebab ayah, tanpa sebab ibu. Summa, kemudian, qala lahu, Allah berkata kepadanya. Mana segala kejadian ini sebenarnya adalah atas takwini, kun fayakun, takwini. Kita pun kun juga. Cuma kunnya kita ni melalui asbab lain juga. Mana kunnya kita ni, satu kalimah kun kejadian kita ni, satu lagi atas asbab mu'ayyah kita belaka ni. Cuma lebih Nabi Isa dengan kita ni, kun hanya sebab mak saja. Lepas tu Nabi Adam kun tanpa ayah, tanpa mak. Kemudian dia berkata kepadanya, qala lahu, mana bukan ada ulama tafsir, dia kata bukan mesti Allah kata. Ini sebenarnya untuk menzahirkan cepatnya iradah Allah. Cepatnya iradah Allah. Mana setiap kali Allah nak jadi, jadi. Kun, jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah ia. Dulu masa kita, sebelum kita mengaji Quran ni, kita ingat jadi-jadi ni daripada tak ada kepada ada, konteks kita manusia. Sebenarnya kejadian ni semua perkara. Contoh kepada kita ni, muda ke tua, kun juga. Segar ke mengantuk, kun juga. Kenyang ke lapar, kun juga. Sehat ke demam, kun juga. Demam ke sihat, kun juga. Semua benda-benda yang kejadian ni kun, kan? Mana banyaknya kun Allah Ta'ala ni. Jadi kalau kejadian Allah Ta'ala non-stop, maka kuatlah hujah digunakan kalimah fi'lul mudhari'. Kan? Diguna fayakunu, maka jadilah ia ni guna fi'lul mudhari'. Sebab apa? Tak pernah berhenti kun Allah Ta'ala ni, sentiasa ada. Sekarang pun duk kun lagi. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan engkau. Kebenaran itu, disebut benar-benar ni, dia ada neraca dia benar ni. Dalam asbab, neraca benar itu adalah kajian. Dalam asbab, neraca benar itu adalah kajian. Kajian mengatakan, benar. Dan dalam konteks kajian, dalam konteks dalam asbab ni, hak yang paling latest tu paling benar. Hak paling terkini. Mana kalau kajian menunjukkan bahawa bercanggah dengan hak sebelum, kenyataan. Mana hak latest yang digunakan pakai. Beza agama, agama ni yang paling awal. Mana yang paling tepat ialah yang paling dekat dengan Nabi. Agama gitu. Hak paling tepat ialah yang paling dekat dengan Nabi. Sains ataupun dalam asbab, hak paling tepat ialah hak paling kemudian. Mana kalau berlaku dua kajian, hak kemudian ni bercanggah hak sebelum, maka pakai hak kemudian.
Jadi sebut kebenaran tu, mestilah kita kata apa dia kebenaran. Kalau dalam benar hak bahagian dalam ni Quran, benar hak bahagian luar tu Nabi. Mana tiga komponen kebenaran. Satu, matan kebenaran Quran. Dua, syarah kebenaran Nabi. Tiga, penghayatan kebenaran sahabat. Kalau apa yang ada pada kita ni bercanggah dengan tiga komponen ni, tak boleh kata kita betul. Mana kalau bercanggah, kita salah, hak tiga tu betul. Tak boleh kata kita betul. Betul juga. Kita kata betul ni atas hujah siapa? Sandaran kita betul ni mesti tiga pokok tadi. Betul yang kita mesti serupa dengan tiga komponen tu. Kebenaran itu dari Tuhan engkau, min rabbik. Jadi neraca kebenaran menurut Quran, Quran beritahu ni dalam surah Al-Baqarah kan. Dan ngaji dah surah Al-Baqarah ayat hujung juzuk 1 ni. Mana mereka tu dikira beriman apabila mereka beriman seperti engkau wahai sahabat, kan? Mereka itu dikira betul-betul beriman apabila keimanan mereka serupa denganmu, sahabat. Mana mereka tidak akan dikira beriman selagi tidak serupa dengan kamu. Mana seperti yang kamu tu baru makna iman, baru makna beriman. Siapa dia? Sahabat. Maka sahabat pun neraca kepada kebenaran. Fala takum minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi sebahagian dari orang-orang yang ragu-ragu. Maka janganlah kau menjadi sebahagian daripada orang-orang yang ragu-ragu. Sebab tu bila tentang agama ni, bila kita kata kita betul. Kenapa orang kata betul? Sebab kita kata betul. Sebab kita kata. Tak boleh kata. Kan? Saya betul. Kenapa orang kata betul? Sebab saya kata. Boleh tak? Tak ada orang kalau cerdik terima lagu tu. Kan? Contoh kalau betul berkaitan dengan kajian. Adalah sebab. Ini betul. Kenapa? Kajian kata. Baru orang terima. Kalau orang tak terima, kalau tak nak kajian, tak boleh salahkan orang lain. Salah kita. Agama gitu juga. Tak boleh kita kata kita betul. Bila kita kata kita betul kerana kita kata betul. Oh, tak boleh. Kita kata betul sebab serupa dengan tiga komponen kebenaran. Iaitu Quran, Nabi dan sahabat Nabi. Cuma yang kita saling kena ingat bila orang tanya kita, kalau sahabat Nabi ni komponen kebenaran, makna daripada mulut sahabat Nabi ni wahyu juga ke? Macam mana? Bukan wahyu, tapi penghayatan kepada wahyu. Dan Allah mengesahkan mereka adalah paling sempurna penghayatannya. Allah sendiri mengesahkan, bukan kita mengesahkan. Quran mengesahkan. Sebab itulah kalimah-kalimah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita kata-kata sahabat. Mana sahabat ni adalah manusia-manusia yang telah Allah jamin syurga. Kita nak bagi jamin, nak jadi layak ke syurga juga, kena ada sifat sahabat kita. Bukan sahabat kena ikut kita kena ikut sahabat. Tak, kita kena ikut sahabat. Jadi bila kata-kata benar itu, kita sadar kepada Quran, kepada Nabi, kepada sahabat, itulah baru dikira bertanggungjawab dalam agama, bertanggungjawab. Kalau kita kata benar ni sebab kita kata, tak tanggungjawab. Sebab kita kata benar. Oh, lagu tu zalim lagu tu tak.
Bila sebut kebenaran, lawannya apa dia? Kebatilan. Batin ni mudah ya, nak bagi faham. Mana cara-cara wahyu ni, mana lu asbab bukan wahyu, batil lah. Lu asbab bukan Allah, batil. Syirik. Lu asbab bukan wahyu, batil. Lu asbab bukan Allah, batil. Lu asbab bukan wahyu, batil. Kalau kita nak huraikan batin panjang-panjang lebar, susah. Sebenarnya itu tak ada batin. Segala perkara yang dakwaan bukan daripada wahyu, batil lah. Lu asbab. Kalau dalam asbab, kajian. Bukan zon wahyu tu, zon kajian. Kalau lu asbab, wahyu. Ayat yang seterusnya ialah ayat tajuk mubahalah. Mubahalah ni makna dia panggil belaka satu. Mubahalah ni ialah masing-masing makna contoh kalau kita nak mubahalah dengan orang lain. Syarat orang lain tu mesti orang yang bukan Islam. Ataupun ajaran sesat. Mubahalah dengan orang Islam tak boleh. Dan mubahalah yang berlaku dalam sejarah ialah yang Syiah dengan ajaran sesat pernah berlaku. Sesama Islam tak ada. Lepas tu di mana? Di masjid. Bila? Waktu petang. Lepas solat asar. Bila tanya, dengan siapakah boleh dibuat mubahalah? Dengan bukan Islam atau dengan ajaran sesat? Kan? Sesama Islam tak pernah berlaku. Dan tak boleh buat sesama Islam ni mubahalah ni. Kan? Nama lain pula ni. Kalau suami isteri tajuk lain, bukan mubahalah bagi tu li'an, kan? Ni tajuk makna dia tentang mu kata sesat. Contoh tak? Kita kata sesat. Kita kata hak ni ajaran sesat. Mana dia tak ngaku, contoh. Kita kata contoh Nasrani kata dia betul. Quran kata, Nabi kata Nasrani yang jumpa Nabi ni sesat. Jadi Allah menyuruh nak panggil Nasrani bermubahalah daripada dia. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Takut, tak berani, tak mari. Jadi maka barang siapa yang membantahmu, siapa yang membantahmu ni? Orang bukan Islam ataupun ajaran sesat. Dalam konteks kita nak buat lagu ni boleh. Syarat dia mesti ajaran sesat. Syiah boleh. Fihi tentangnya. Tentang apa? Tentang Nabi Isa ni. Masalah Nabi Isa ni. Masalah kesamaran yang berlaku dalam agama Nasrani. Asal Nasrani bukan agama asal. Sandaran kepada pengikut Nabi Isa. Nasrani ni asal nama bagi pengikut Nabi Isa. Tapi lama-lama sebut pengikut Nabi Isa, tapi bukan hak Nabi Isa, hak dia. Maka tak boleh panggil agama, tak boleh panggil apa tu ajaran Nabi Isa lah. Dia panggil agama Nasrani. Sebab mulut sebut Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa dah. Maka jadi agama lain lah. Agama Nasrani. Min ba'di ma, dari sesudah ja'aka, datang kepada engkau, ja'aka, datang kepada engkau, minal ilmi, dari ilmu. Ilmu apa ni? Datang ke Nabi, ilmu apa? Kalau datang ke Nabi, ilmu ni ilmu lu asbab wahyu, kan? Bila datang ke Nabi ni, dalam konteks agama ni, mesti lu asbab. Kenapa dia wahyu? Tentang apa? Tentang kesilapan-kesilapan agama Nasrani. Tapi Nasrani tak ngaku.
Maka wahai Muhammad, faqul, katakanlah kepada mereka, mana ajak bermubahalah, iaitu bukan kita seorang ni, panggil anak isteri kita belakang ni, kita bercakap kan? Ta'alau, marilah. Ajak siapa ni? Ajak Nasrani Najran. Marilah apa ni? Kita bermubahalah. Dengan apa? Kita panggil, nad'u kita. Dia tak kira kami. Sebab dia, kalimah ni makna kita kat sini. Nad'u ni boleh makna kami panggil, boleh makna kita panggil. Kat sini konteks ni, marilah. Tak boleh kata marilah kami panggil. Tak sesuai. Marilah kita panggil. Panggil siapa? Anak-anak kita. Mu panggil anakmu, aku panggil anak aku. Abna ana wa abna aku. Mu panggil isteri kamu. Ada istilah lain, isteri. Semalam ada imra'ah atau mar'ah, zaujah, sahibah. Kadang-kadang kat sini nisa maksud isteri. Nisa ana wa nisa aku. Orang rumahmu, orang rumah kami, orang rumah kita, orang rumah kamu. Bahasa Kelantan apa dah? Orang rumah. Ha? Orang Tina. Wa anfusana wa anfusakum. Diri kami, diri kamu. Panggil belakang, lepas tu summa, kemudian buat apa? Kemudian dia kata nabtahil. Ni bermubahalah ni. Asal dia makna nabtahil ni, makna ibtahala ni mohon kepada Allah, makna asal dia. Tapi konteks ni bukan mana mohon kepada Allah ni. Mohon minta laknat. Mana berat. Masalah apa dia? Kalau berani kerana benar, takut kerana salah. Istilah gitulah. Mana kalau kami kacak nipu, bahasa Kelantan tak? Kan? Maka laknat Allah atas kami. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kami jadikan laknat Allah ke atas orang-orang yang pendusta. Mana bahasa dia apa dia? Ini Allah beritahu ni. Kami jadikan laknat Allah. Sekejap. Kemudian ada agar Allah, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Jadi sebenarnya jangan kita kata agama takkan ada orang nak bohong. Berlaku, dalam Quran berlaku. Daripada start, daripada zaman Nabi Nuh lagi. Nabi, kan, makna pendustaan ni berlaku. Kalau kata Nabi Adam, sebenarnya Nabi Adam sampai Nabi Nuh ni tak ada syirik, tak berlaku ke syirik. Jenayah yang dapat khabar kita ni jenayah pembunuhan saja. Syirik tak berlaku lagi. Selepas Nabi Adam wafat, 10 kurun baru berlaku syirik di muka bumi, zaman Nabi Nuh. Dia kata, yakni setelah kamu menyampaikan bukti-bukti yang jelas yang menerangkan bahawa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan hamba Allah. Nabi Isa tidak pernah suruh dia dalam berhajat. Nabi Isa kata suruh Allah saja. Namun ternyata ia tetap membantahmu, maka mendebatnya lagi tidak ada faedah. Oleh kerana itu ajaklah mereka bermubahalah. Apa dia mubahalah ni? Kita kena faham, saling berdoa menipu laknat kepada orang yang berdusta.
Dalam daurah dia beritahu mubahalah ni mesti sesama orang yang bukan Islam ataupun orang yang punah akidah ataupun ajaran sesat. Boleh. Misalnya menyangka bahawa kedudukannya mencapai posisi Tuhan. Bila sebut ruh Allah, Allah. Gitu. Padahal ruh Allah ni mana? Ruh ciptaan Allah. Saat itu keluar bersama beliau Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah bin Ali. Beliau merintahkan mereka mengamini doa beliau. Namun ternyata utusan Nasrani Najran tidak berani dan berdamai dengan membayar jizyah. Padahal tak datang, tak berani. Takut. Mubahalah tu tak sumpah laknat tu apa? Sumpah tak? Sumpah. Sumpah laknat. Istilah sumpah laknat dia Allah lah. Anda tangkap ni isu halal dia tak ada. Tapi mubahalah ni konteks yang boleh, konteks bukan Islam. Kalau isu semasa dah ada payah juga ada ni. Hak berlaku sejarah ni Ibn Hajar Al-Asqalani pernah berlaku dengan ajaran sesat. Di Pakistan pernah berlaku dengan Syiah. Mana kata tak bagi juga, tak wani. Ajaran sesat tu buat kes yang pernah berlaku ni sejarah Ibn Hajar. Dia mari mubahalah tapi tak sampai 3 hari KO. Ceritalah makna dah sejarah ni berlaku dengan ajaran sesat dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Nasrani itu lebih kepada bangsa Nasrani ke atau agama sama? Agama. Satu agama. Dia bila dia sandar dia ni adalah orang yang pengikut ajaran Nabi Isa, mengaku Nasrani. Dulu Nasrani, istilah Nasrani masih umum. Kan? Sebab tu dalam konteks kalau kita bincang tajuk sejarah Nasrani ni dia ada zaman dia, zaman tauhid, zaman syirik. Jadi Nasrani sekarang tak ada tauhid, syirik belaka dah habis. Asal-asal. Saya agama lah, saya tak agama. Bila dah syirik, tak boleh kata sadar apa tu ajaran Nabi Isa lah, pengen agama lain lah. Kristian lah ni. Kristian. Tapi kita kata sadar agama Nasrani. Dia kata mubahalah ialah masa-masa jahat di antara orang-orang yang berbeza pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Dalam daurah beritahu syarat mubahalah ni bukan sama-sama bukan Islam boleh ataupun ajaran sesat. Nabi mengajak utusan Nabi dah. Mana Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Habis sahabat tajuk mubahalah. Silap. Ini ayat hari ni. Baru masuk hari ni. Ayat apa ni? Mana ni? Sesungguhnya hada ini La ni benar-benar La muzahalaqah. Ia adalah qasasul haq, kisah yang benar. Asal mana apa ni? Qassa ni mana apa asal dia? Cuba ingat. Qassa sama. Mana asal sama? Mana asal dia? Dia punya point dia sama. Kisah dengan sama ni ada kaitan tak? Ada. Biasanya
kita akan kisah akan dicerita sebagaimana yang kita dengar. Sama. Lepas tu qisas. Hukum qisas. Ada tak makna sama tu? Ada. Gunting, miqas. Sama juga ujung dia. Dalam surah Qasas dia ada Qussi, ikutlah ia. Ada tak kata ikut dengan sama? Ada. Bila kata kita ikut, mesti ada makna sama. Kalau tak sama, tak ikut. Ikut ni mesti ada satu komponen penting, iaitu sama. Bila tak sama, makna tak ikut. Tu kita kena faham boleh tu. Macam kita ikut Nabi, makna alamat ikut mesti sama. Kalau tak sama, tak ikut. Tu kita kena faham molek tu. Sama tak sama? Kita kata kita ikut Nabi, sama tak sama? Kalau tak sama, tak ikut. Sama baru ikut. Sebab ikut mesti ada komponen penting. Sama. Wa ma min ilahin illallah. Jadi nak bawa ke apa dia? Nak bawa ilah-ilah ni, tukang hati ni, dalam konteks berhajat ni, Allah saja sebenarnya. Tidak boleh kepada roh Nabi, tak boleh kepada roh wali, tidak boleh kepada malaikat. Hak biasa tiga ni. Segala luar asbab tak boleh. Tempat Tuhan. Nabi Isa tak boleh. Tak boleh ni, atas konteks apa? Dia mati dah ke? Hidup lagi. Tapi luar asbab tak boleh. Tak mesti duduk atas langit, tak boleh. Duduk kat bumi lagi tak boleh. Kalau dia ni duduk dekat Indonesia, kita seru dia konteks berhajat, tanpa alat, tanpa telefon. Macam biasa Tok Bobo buat. Kita panggil Tok Guru kita. Tok Guru duduk Indonesia. Hei Tok Guru, marilah. Tiba-tiba tengok, mengaku Tok Guru dia. Tok Guru kita mari dah. Hak tu pun jadi tak boleh juga. Jadi ilah juga. Jadi ilah ni kena faham konteks apa. Seruan berhajat lu asbab. Semangat ilah. Hak biasa orang semangat padi, kan? Semangat pulut kuning. Ilah tu. Sebab ada konteks berhajat. Dia ada unsur bodek, ada unsur berhajat, lepas tu lu asbab. Ilah. Kalau mengaji daurah ni tajuk ilah paling penting sekali. Bahan ilah ke apa tu? Tuhan. Tak jelas lagi tu. Kena hurah lebih kepada ilah. Lu asbab, tak nampak, kita berhajat dia, kita bodek dia. Ilah. Tak kira segala sesuatu. Sama ada roh Nabi ataupun Nabi yang duduk lu asbab. Bukan roh, dia duduk lagi. Nabi Isa contoh. Ataupun Tok Guru kita duduk Indonesia. Mana kita keluar habis mana ilah ni. Faham? Tak apa, boleh. Ataupun dia bukan Nabi, bukan roh Nabi, bukan Nabi. Bukan roh wali, bukan wali. Tapi dia ni kita faham dia luar biasa. Lepas tu luar biasa dah. Ilah. Ilah luar biasa juga. Syirik besar juga. Asal luar biasa, syirik besar. Luar biasa ni sama ada tak nampak, ataupun kita faham dia luar biasa je dia. Ilah luar biasa juga. Ataupun bukan orang, cincin, sakti. Ilah juga. Kita kena bincang tajuk ilah ni sama habis. Biar orang tahu, ni ilah. Selesai. Padahal tajuk ni satu hari boleh selesai. Tak perlu lama mengajar ilah ni. Maka kalau dia faham, tajuk syirik besar, selesai. Sebab orang yang terjebak syirik besar ni, dia tak faham. Nak mudah lagi, ambil contoh cerita Pramli senang. Banyak orang tajuk cerita Pramli ni. Kita buat kedua keluar, sebab orang kadang ni tak faham. Kata Sudin contoh dia kata, hei batu. Kan cerita apa cerita seni Memang Jalapuk nak pinjam duit ke bos. Lepas tu bos tak bagi duit Dia sebut tu hei batu tu, sebut saja ke sebut dengan kepahaman. Kalau itu lakonan. Tapi kalau benda tu betul-betul perkataan, sebut saja ke sebut dengan kepahaman. Kepahaman. Kepahaman batu tu boleh. Boleh ni dalam asbab ke luar asbab? Dalam asbab ke luar asbab? Dalam asbab. Tak apa. Batu ni kalau katok kepala kita boleh beja. Hak tu boleh apa dia? Boleh dalam asbab ke boleh luar asbab?
Dalam sebab bukan tadi ilah gitu. Dia ilah ni tajuk yang tidak boleh discientifickan. Ilah. Tak boleh discientifickan. Ilah. Oh, banyak masyarakat kita. Kita kena bincang satu hari. Tajuk ilah ni apa dia? Habis keluar belakang. Kena bagi faham. Satu hari je. Lepas tu, tak. Lepas tu baru mengaji tafsir. Tak apa. Lepas tu, tafsir tu mengukuh lagi mana ilah tu tak boleh. Wa ma min ilahin illallah. Tiada ilah yang berhak dihajati, dipuja, diseru melainkan Allah saja. Nak beritahu tu ya. Nabi Isa tak boleh. Sebab apa? Tak ada seru dia. Kenapa tak boleh? Sebab dia lu asbab. Dalam konteks berhajat tak boleh sebab dia lu asbab. Dan segala nabi-nabi tak pernah ajar seru dia, tak pernah. Nanti kita akan latihan muka surat 3 dia ada mana. Tak mungkin Nabi ajar lagu tu. Kalau ada tunjuk lah, mana ada? Ada tak apa tu Nabi Isa kata serulah aku? Tak ada. Tak ada Nabi ajar lagu tu. Semua Nabi ajak barang satu, seru Allah saja. Jadi yang mau ajar seru apa tu selain pada Allah ni daripada mana? Daripada mana? Mana benda tak jelas. Mana ajaran Nabi Muhammad mesti ada. Mesti ada satu perkataan Nabi kata serulah aku dan aku tak berhajat. Tak ada. Tak ada tu daripada mana? Takkanlah gitu semua tak ke mana agama kita ni. Makna benda ni palsu lah. Senang gitu. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha perkasa untuk menghukum orang yang terjebak dengan syirik besar ni. Tapi dia tak buat. Kenapa? Sebab dia hakim. Dia bagi peluang kepada kita ni ngaji dulu. Kadang-kadang orang ni bukan dia nak syirik, dia tak say sebut syirik ni. Dia tak say lah kita syirik. Cuma dia tak faham je. Kalau tahu ada mudah dia tinggal. Mana manusia ni dia ada dua cara respon kepada syirik ni. Dia bukannya faktor apa tu. Kadang-kadang faktor orang mengajar tu salah kadang-kadang. Kadang-kadang yang dengar tu dia lagu lain, dia punya cara respon. Ada orang kadang-kadang dia kata apa? Alhamdulillah lah. Kita mengaji sebelum mati. Tidak mati syirik kita. Mana dia mudah terima. Ada orang tu sedap-sedap mensyirik ke orang. Dia masalah dia bukan masalah lek menyapai. Lek dengar tu dia lagu lain, dia penerimaan. Sebenarnya dari sudut asal sama dua-dua. Tapi bila A terima, mati syurga lah. B tak terima. Dia dari segi latar belakang sebut syirik besar belakang, dua-dua jatuh terjebak. Tinggal lagi A terima, B tak terima. Untung siapa? A untung. A terima apa? Dia kata, Tuhan nak selamatkan kita. Hak dia beritahu, dia nak selamatkan kita, apa kita marah? Lega lah bila. Siapa lagi nak beritahu kita? Bila dia sanggup beritahu, walaupun mungkin cabaran berlaku, dia beritahu juga satu benda yang betul bagi kita. Sebab siapa lagi nak beritahu kita? Orang lain tak berani. Dia berani. Alhamdulillah. Kalau kita tak tahu macam mana? Contoh, mana orang jiwa-jiwa inabah ni lagu tu. Mana bersyukur. Alhamdulillah lah kita. Semua orang-orang asal mengaji daurah ni, semua tanya dia ngaku. Tapi jiwa pun terima. Tak apa. Tok Guru betulkan kita tak macam mana kita salah betul kita. Kita ngaku salah kita. Mudah. Jadi alhamdulillah dia beritahu kita. Kalau mati dulu lah ke mana? Satu benda yang satu nikmat yang tak terkira harganya. Kita hilang pasport, pergi negara orang. Orang ni cari kita bagi pasport kita. Patut kita marah dia? Tak patut. Ni marah pula. Tak berlaku. Tak. Dia kes lain. Kes degil. Sebenarnya nak tahan hak dia. Kalau dia sayang akan masa depan dia, dia fikir hak yang benda ni lah. Sebab benda hak dia pegang tak jelas.
in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Maha tahu, amat tahu orang-orang yang membuat kerosakan. Mana berpaling daripada luar asbab wahyu saja ni, Allah saja ni, barang rosak, barang punah. Segala satu yang bukan wahyu, barang punah. Dan satu yang bukan Allah, barang punah. Barang punah, memunahkan orang lain. Memunahkan, merosakkan. Buat rosak. Biasa kata buat rosak ni, apa dia? Bahasa kita ni biasa jangan buat rosak ni. Kita dah faham pasal dia buat rosak. Merosakkan apa tu, barang awam kan. Rosak gitu, melakukan kerosakan otak kita. Dia panggil apa tu? Istilah tu budaya. Vandalism. Oh. Hak tu bagi kita yang cara umum tu, orang faham tu melakukan kerosakan. Tapi rosak dalam konteks agama ni ialah kita menjaja segala sesuatu luar asbab bukan Allah, bukan wahyu. Barang punah. Jadi cincin sakti tu barang punah ke tak? Barang punah. Barang kerosakan, merosakkan. Jadi kita boleh kata tak, barang punah ni dia merosakkan apa tu manusia? Boleh. Sebab apa? Lu asbab dia kalau bukan wahyu, manusia dia kalau penuh dengan mitos, penuh dengan khurafat, penuh dengan kepercayaan tahyul ni, Allah, susah. Benda tak patut takut, kita takut. Angka 13 buat apa? 13, apa salah angka 13? Takut. Ada orang takut dengan warna. Apa kata dengan warna dengan musibah? Jadi kita nampak mana memang agama ni memajukan manusia. Mana khurafat ni memundurkan. Benda tak patut takut. Laku benda tak patut. Jadi sebenarnya kitab ni, hitam putih dia adalah mengajak kepada tauhid. Kitab ni kalau ikut secara teks ni semua, Taurah, Injil, Zabur, Quran, semua tajuk serupa. Tidak ada kitab ajak syirik ni, ajak tauhid. Tapi kenapa jadi syirik ni? Sebab ahli kitab dia tak ajar kitab, dia ajar dia. Lalu jadi syirik masyarakat. Macam masyarakat kita gitu juga. Kalau pengajian agama ni berdasarkan teks, takkan ada syirik. Bila lari daripada teks ni berlaku syirik. Lari daripada teks. Makna Quran tak kata lagu tu, kita kata lagu tu. Jadi bila ahli kitab Taurah, Injil, Zabur, dia tak ajar hak benda dalam kitab, maka lama-lama agama tu yang setuju asal agama ni ialah ajak masyarakat jauh daripada tauhid, jauh daripada syirik. Lama-lama jadi ajak syirik pula. Orang nak pergi masjid, nak mengaji makna tauhid, nak tinggal syirik. Tapi lama-lama boleh jadi dalam masjid ni ajak syirik pula. Sebab kes tu, kes pengajian tanpa teks bahaya. Pengajian tanpa teks ni bahaya. Kalau kita tak percaya, buat kajian. Kita akan nampak daripada dulu ni sampai bila-bila pun, beginilah cara berlaku kerosakan dalam masyarakat beragama. Katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ta'alam, marilah, ila kalimatin sawa'id, atas satu kalimah yang sama, iaitu di antara kamu dan di antara kami dan kamu. Kita tengok Nasrani ada kalimah Allah.
Dia puja, dia pun memperjuangkan Allah juga. Orang Nasrani ni kita tengok. Kan, kita tengok tak? Masalah benda tu, apa tu, konteks benda tu salah, benda tu konteks lain. Maknanya dia ni memperjuangkan kalimah Allah dia kata hak dia. Yahudi pun kalimah Allah juga. Kan? Cuma tinggal lagi memperjuangkan kalimah Allah, tapi ajak apa? Ajak puja selain daripada Allah juga. Kan? Ajak puja selain Allah. Di samping dia duk jajar nama Allah, lepas tu dia ajak seru selain Allah. Allah na'budu illa Allah. Jangan puja, jangan seru, jangan bodek dalam konteks berhajat selain daripada Allah. Lu asbab selain daripada Allah. Bila kalau lagu tu semua sepakat, sama belakang. Jadi Yahudi, kenapa dia ini puja selain daripada Allah? Siapa dia puja? Ni kalau ahli kitab ni Yahudi, Nasrani. Siapa dia puja? Uzair. Bila dia puja? Bila dia Nabi Uzair wafat dah, dia puja. Dia seru dalam konteks berhajat. Jadi anak, dia kata anak-anak ni mana wakil. Nak bodek Allah, bodek wakil. Itu maksud dia. Hak ni kena kaji sendiri, hak ni. Kita kena ni. Walaupun tajuk ni kadang-kadang mungkin sensitif dalam masyarakat. Kita kena buat kajian sendiri. Cari sampai dapat putusan. Sebab kita tak faham kat dulu ni. Kan? Jadi bodek selain Allah itu lu asbab, sama ada yang berlaku dalam dunia ni, sama ada roh Nabi dibodek. Contoh Uzair, Yahudi. Nasrani dia bodek siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ni hidup lagi ke mati dah? Hidup lagi. Tapi kenapa tak boleh bodek dia? Sebab lu asbab. Apa lagi? Hindu bodek siapa? Dewa tu malaikat. Bahasa dia malaikat lah. Bahasa kita malaikat. Dia kata malaikat ni sebab dia ada. Sebab dia ada lah. Jadi dewa ni dia bagi dia malaikat lah. Malaikat dia lah, malaikat dia. Dia buat banyak tangan. Sebenarnya malaikat tu dia tak ada kaitan dengan benda-benda tu, tapi dia kaitkan. Macam Arab Mekah dia kata malaikat Arab Mekah ada satu kepercayaan malaikat Allah kahwin dengan malaikat, Allah kahwin dengan jin, dapat anak malaikat, ada dalam Quran. Sebab tu dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Hasil perkahwinan Allah kahwin dengan jin, dapat anak malaikat. Jadi sebab tu dia panggil dewa. Sebab dewa ni malaikat ni berdarah Tuhan. Tu asal usul istilah dewa ni. Jadi malaikat juga lah. Dia dunia ni dia tiga. Sama ada jin, macam apa tu, puja api tu puja jin sebenarnya. Kenapa dia agama puja api? Majusi. Dia puja jin sebenarnya. Roh jahat tu jin bagi dia. Lepas tu puja Arab Mekah dia puja malaikat. Arab Mekah puja wali. Lata ni wali perempuan dipuja. Jadi mana syirik ni apa dia? Puja selain pada Allah. Syirik. Macam alam lain kita puja siapa? Semangat. Semangat bukan roh, tak? Contoh, semangat bukan malaikat. Semangat bukan roh Nabi. Bukan roh wali, bukan malaikat. Lu asbab tak? Lu asbab. Berhajat tak? Berhajat.
Mana kita faham dia tu faham tak hajat kita. Faham. Maka dia tu syirik juga. Semangat. Penunggu. Kan? Ilah tak? Ilah. Sebab apa? Sebab kita faham. Kita faham dia faham. Kita faham dia tahu. Kita faham dia boleh buat sesuatu. Dia tahu masalah kita, dia dengar masalah kita, dia boleh buat sesuatu tentang masalah kita. Dia tahu, dia faham, dia dengar, dia tahu, dia boleh buat sesuatu. Biasa 3 perkara ni, komponen ni. Biasa orang syirik ni dia ada 3 perkara dia faham. Maknanya hak dia puja tu, dia tahu masalah dia. Dia tahu, dia dengar, dia tahu, dia dengar seruan kita, dia boleh buat sesuatu. Maka dia pun puja. Dan janganlah menjadikan sebahagian kami. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan sebagai arbaban ilah dari selain Allah. Ini ada ahli kitab datang kepada Nabi. Kami tidak pernah menjadikan ulama kami sebagai ilah. Jadi Nabi kata bukan maksud hak yang faham sujud tu. Makna kamu menerima apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama kamu. Padahal bukan Allah tetapkan. Bukan Allah tetapkan, ulama-mu tetapkan. Bukan dia satu, kita baca dakwah yang sedia ada. Kan? Satu, kalau contoh macam Nabi tidak menetapkan syariat. Nabi ni menyampaikan syariat yang Allah tetapkan. Dia bukan menetapkan, dia hanya menyampaikan apa yang telah ditetapkan, kan? Ulama kita juga sepatutnya dia bukan menetapkan, dia menyampaikan apa yang telah ditetapkan. Tapi kalau benda tu contoh haram, lepas tu dia kata halal, hak tu menetapkan ke baca apa yang telah ditetapkan? Menetapkan hak tu yang arbaban. Sebab itulah perkara lu asbab ni tak boleh kita pandang-pandang. Bila kita pandang-pandang, orang ikut kita, jadi arbaban kita, orang ikut kita. Sebab benda tu bukan wahyu, kita yang tetapkan. Orang ikut kita, maka jadi kita jadi ilah. Ilah selain pada Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, saksikanlah bi anna muslimun. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahawa kami ini orang-orang yang muslimun, yakni muwahhidun. Dia kata kalimat ini merupakan kalimat yang disepakati oleh para Nabi dan Rasul, dan tidak ada yang menyelisihinya selain orang yang keras kepala dan sesat. Kalimah tersebut bukanlah kalimah yang khusus bagi pihak tertentu, maka semua juga harus memilikinya. Tauhid. Hal ini merupakan sikap adil dalam berbicara dan insaf dalam berdebat. Kalimah tersebut adalah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang diterangkan pada kalimah selanjutnya, iaitu lu asbab Allah saja. Mana semua Nabi ni ajar asal semawi ini semua lu asbab Allah saja. Jadi bukan lu asbab selain Allah lain datang kemudian. Nabi ajaran Yahudi asal lu asbab Allah saja. Nasrani asal lu asbab Allah saja. Atau dia kata dengan suatu pun, baik dengan Nabi. Dari Nabi tadi, kan? Sebab memang Nabi ni adalah sejarah mengatakan Nabi adalah satu zat yang dipuja oleh manusia.
Malaikat. Arab Mekah puja malaikat. Patung. Patung tu bukannya batu. Patung tu ialah batu yang mewakili roh yang dipuja. Jadi Arab Mekah, kita ingat dulu dia buat patung. Patung-batu lagu tu. Bukan patung kosong. Tapi patung roh yang dipuja. Dia buat patung. Kan? Salib ni juga. Salib ni mewakili Nabi Isa yang dipuja. Haiwan. Kepada haiwan. Kita faham haiwan tu ada satu luar biasa. Lalu kita tumpang dia. Jadi ilah. Sama ada dia hidup lagi ataupun dia mati dah. Ataupun buat patung dia. Satu dia hidup lagi apa dia? Ikan puyuh. Ikan puyuh. Melayu kita. Melayu ikan puyuh. Lepas tu faham sesuatu. Atau benda mati. Jadi mudah ya. Segala sesuatu yang kita faham luar biasa, bukan Allah, hak tu lah ilah. Kalau tak sebut lagu tu orang payah. Kita nak terang kan. Kita susah nak terang apa dia kaitan antara belakang ni. Luar biasa. Luar biasa. Tapi bukan Allah. Nabi, kita faham luar biasa, tumpang dia. Ilah. Malaikat, kita kata luar biasa, itu tumpang dia. Ilah. Patung, kita faham luar biasa, kita pun tumpang dia. Ilah. Semua benda yang kita luar biasa, tumpang dia. Ilah. Selesai masalah. Lepas tu yang ketiga dia kata tadi apa dia? Yang dia kata Tuhan-Tuhan menjadi kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kita kena hurai sikit. Dia kata seperti menjadikan rahib dan orang alim mereka sebagai Tuhan dengan mentaati apa yang mereka perintahkan, tetapkan, yang menyalahi perintah Allah. Misalnya ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengikutinya. Dia target kita mengaji perkataan ni kan. Setiap ayat ni ada kat kita dah. Huraian kita boleh hurai ke orang lain sebab sikit. Tak apa dah. Orang tanya kita boleh, ni gini, ni gini, ni gini. Kita boleh hurai sikit. Satu lagi tentang tokoh Nabi Ibrahim ni. Ibrahim ni semua mengaku dia punya. Yahudi mengaku dia punya. Nasrani mengaku dia punya. Islam pun kan mengaku kita punya Ibrahim ni kan. Tapi siapa yang paling betul? Islam. Allah mengisytiharkan bahawa yang betul-betul nak ikut Ibrahim ni ialah Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Mengapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Dan apa yang diturunkan? Taurah. Dan apa yang diturunkan Taurah. Dan tidak bukan apa yang tidak bukan apa yang tidak diturunkan Taurah dan Injil kecuali sesudahnya. Maksud dia Nasrani kata Ibrahim adalah agama Nasrani. Macam mana? Agama Nasrani itu wujud selepas kewafatan Nabi Ibrahim. Yahudi mengaku mendakwa Ibrahim itu adalah mengikut ajaran agama Yahudi. Macam mana? Agama Yahudi, sejarah dia wujud selepas kewafatan Nabi Ibrahim. Nama Nabi Musa. Nabi Musa wafat dah baru wujud agama Yahudi. Masa Nabi Musa hidup lagi, comel lagi, tauhid lagi, kan? Ajaran betul lagi. Selewih itu selepas Nabi Musa wafat. Musa dengan Ibrahim, siapa dulu wafat? Siapa dulu wafat? Ibrahim lah dulu.
Afala ta'qilun. Maka apakah tidak kamu berfikir? Sebenarnya Arab jahiliah pun mengaku, kita ni adalah ajaran Nabi Ibrahim. Kan? Mana jahiliah mengaku ada kaitan dengan Ibrahim, Nasrani mengaku ada kaitan dengan Ibrahim, Yahudi mengaku ada kaitan dengan Ibrahim. Tapi hak sebenar siapa dia? Hak sebenar yang mengikut Nabi ini, kan? Nabi ini yang ada kaitan dengan Ibrahim, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Macam mana? Nasrani wujud selepas kewafatannya. Yahudi wujud selepas kewafatannya. Bila dia masuk agama Nasrani? Bila dia masuk agama Yahudi? Kan? Maka Allah membantah mereka dengan 3 alasan, kata. Pertama, pendapatan mereka tentang Nabi Ibrahim AS merupakan pendapatan yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Ilmu wahyu. Teks tak ada. Sebab itulah sandaran seorang agama ni mesti ada teks. Ketidak, saja ngaku saja. Kedua, Taurah Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim AS. Sehingga bagaimana mungkin Nabi Ibrahim menisbahkan diri kepada mereka, sedangkan beliau datang sebelum mereka. Ketiga, Allah Ta'ala menyucikan beliau dari orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Mekah, serta menjadikan beliau sebagai seorang yang hanif lagi Muslim. Di sebab itu agama Yahudi dan Nasrani muncul jauh setelah beliau. Jadi Allah bantah cara orang beragama berhujah. Kalau nak berhujah, mesti ada dalil dekat kita. Mesti ada teks dekat kita. Tak apalah berhujah pun. Kan, berbantah pun. Teks tak ada kita. Ni teks tak ada kita. Jadi kalau antum haula ini, dia macam lafaz keluhan. Lafaz mengeluh. Kamu ni lah, kan? Sepatutnya kamu berhujat tentang apa yang sepatutnya. Jadi dia ada kalimah sepatutnya, anayan. Sepatutnya hajajtum, kamu berhujat, berbantah, berdebat, kan? Fima, tentang apa yang lakum, bagi kamu, bihi, dengannya ilmu. Sandaran teks ilmu wahyu. Macam kita tak. Kita jangan ajar diri kita ni. Kita tak ada sandaran. Lepas tu nak balas orang ada sandaran. Ni cara tegur Allah kita juga lagu tu. Kalau kita buat lagu tu. Kita tak ada sandaran amalan kita. Kita nak balas dengan orang yang ada sandaran. Sepatutnya kalau nak ibarat macam nak berdebat, mesti kita pun ada sandaran juga. Tak apa. Biar sama-sama ada sandaran. Lepas tu khilaf Mahmudah ni, dia panggil khilaf dua. Khilaf satu Mahmudah, kemudian Mahmudah. Khilaf terpuji. Satu khilaf mazmumah. Khilaf keji. Khilaf Mahmudah ni bila sama-sama ada hujah. Contoh khilaf sesama mazhab kan. Masa-masa ada hujah. Kuat-kuat belaka. Kuat-kuat belaka. Sebab tu dipanggil khilaf Mahmudah. Masa-masa ada hujah masa-masa. Tapi bila kita tak ada hujah,
Dia panggil khilaf. Yang tak ada hujah tu khilaf mazmumah. Nak berpegang kepada yang, maknanya kalau orang tu dia ada sandaran, nak pegang pada sandaran tu tak apa. Mana kita nak berpegang satu benda, sandaran tak ada kita, itu dia panggil mazmumah. Falima, maka mengapa? Macam mana nak makna dia jadi mengapa kat sini? Bila ma ni pendek kan? Kalau ma ni panjang, terhadap apa yang? Kalau ma ni pendek, jadi makna soal. Mengapa kamu berbantah tentang apa yang laisa lakum, tidak ada bagi kamu, laisa lakum, tidak ada bagi kamu, bihi dengannya ilmu. Kepada ilmu, sandaran wahyu, sandaran. Kenapa kita kata perbezaan antara mazhab ni adalah terpuji? Kenapa? Kenapa cikgu? Perbezaan antara mazhab, contoh kita Syafi'i, dia Hanafi, tapi dua-dua ni berbeza pandangan, tapi dua-dua terpuji. Kenapa? Kita kena kata lagu ni sebab belakang mereka adalah sahabat. Nama je pandangan Syafi'i, tapi sebenarnya setiap mazhab ni dia ada sandaran sahabat. Sebab tu kuat hujah dia. Ulama mazhab ni dia nak cakap benda, sahabat baru dia boleh cakap. Tak ada sahabat tak boleh cakap dia. Dia kata lagu ni sebab sahabat buat lagu ni. Hanafi kata sahabat ni buat lagu ni. Jadi kenapa dikira mahmudah? Sebab latar belakang mereka tu sahabat. Jadi perbezaan mazhab adalah perbezaan sahabat sebenarnya. Sahabat tu asal, tu sahabat. Bila sandaran tu sahabat, maka mahmudah. Kalau sandaran tu bukan sahabat, mazmumah. Sebab dia benar ni, bila kita kata benar tu, hujah dia mesti berkaitan tiga komponen. Pertama Quran. Yang kedua Nabi. Yang ketiga sahabat. Jadi mazhab ni kita kata benar ni kerana belakang ada sahabat. Belakang ada sahabat. Maka bila belakang ada sahabat, sandaran sahabat, maka benar juga. Asal belakang sahabat benar. Jadi jawapan dia, kalau tak ada kata sahabat, tak benar lah. Tak ada kata apa, sengak gitu kita. Imam Syafi'i pun tak ada kata apa, kalau tak ada sandaran sahabat, tak boleh kata. Sengak gitu. Sebab tu dia berani berhujah, sebab dia ada sandaran. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui apa? Tentang hakikat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Hakikat mereka ni Allah lebih mengetahui. Kita ni sedak-sedak sandar je, padahal tak nak kata segabuk. Sedak-sedak sandar, padahal tak nak kata segabuk. Itu bimbang. Mana sedak-sedak sandar ni tak comel. Kena betul-betul bersandar. Pakai nama Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim buat lain, dia buat lain. Pakai nama Nabi Musa, Nabi Musa buat lain, dia buat lain. Pakai nama Nabi Isa, Nabi Isa buat lain, dia buat lain. Sandar nama saja, tapi ajaran lagu lain. Jadi Allah menafikan maka Nabi Ibrahim, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudiyah wala Nasraniyah. Mana Ibrahim bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Walakin kana hanifa. Akan tapi dia adalah hanif. Bila sebut hanif, Arab Mekah lompat tak? Melompat semolek, bukan melompat gitu.
Mana suka tak? Kan? Oh, Yahudi kalah. Nasrani kalah. Allah mengisyaratkan Yahudi ni apa tu, Ibrahim ni Hanif. Kita Hanif. Allah kata musliman. Hanif muwahhidan. Hanif tidak muwahhidan. Jadi Allah kata wa ma kana minal musyrikin. Habis. Tak ini nak melompat. Asal nak melompat. Jadi wa ma kana minal musyrikin ni mana? Mu ni jenis campur. Allah museru, roh museru, jadi musyrikin. Kan? Musyrikin. Nabi Ibrahim ni dia seru Allah saja. Dia dalam kata berhajat Allah saja. Mu seru belaka. Bila mu seru belaka, mu bukan apa tu makna Hanif yang disandar kepada Ibrahim itu bukan berkaitan dengan mu. Sebab mu ni mengaku Hanif tapi tak Hanif pun. Kan? Hanif pada nama, bukan pada hakikat. Hanif ni mana lain kepada dia? Selain pada apa tu? Lurus. Kan? Lurus. Lurus ni adalah tauhid. Tauhid. Fitrah asa. Fitrah asa kita ni dah Tuhan Allah saja lah. Itu fitrah tu ambil lagi. Buat apa kita duk balah dia kata Allah saja lah. Buat apa lain pelik. Bagi dia terima. Kan? Dia tak faham tapi dia mengaji kata Allah saja. Sebenarnya siapa? Mana fitrah dia Hanif lagi. Mana siapa? Bila Allah saja dia mana siapa? Buat apa kita suruh sila Allah? Dia suruh Allah dah, kita dah kata Allah belaka, luar biasa datang daripada Allah. Allah lah pemilik luar biasa tu. Suruh Allah lah. Apa suruh lain? Mana jiwa dia Hanif. Lurus. Kalau bahasa Kelantan apa? Tak lain apa? Sebut payah sikit ya? Oh, payah tu. Makna kadang-kadang tak macam setengah orang kita ngaji kita kadang-kadang salah apa lah kita tengok kan. Dia ni tengok dia tak faham mana bila kita sebut dia boleh terima. Mudah terima. Kita rasa kemah kita terima tinggal belakang ambil ni. Mudah gitu ya. Ni jiwa ada fitrah terus. Jiwa menerima. Rasa kemah ni tinggal tak kemah kita ambil ni. Dia tak banyak ni. Dia beritahu kita terang sikit, dia terima selalu, dia mudah. Jiwa dia. Amin. Amin. Apa dia? Amin. Kita amin doa. Amin. Kita kata boleh terima. Mudah-mudahan. Kita pun banyak tak faham dulu masa Maulana Terang, tapi kita mudah terima. Kita tak sebab kita mau mencari ya. Kita mencari sebab kita duduk di Indonesia. Indonesia ni banyak dunia mistik. Jadi balik Indonesia ni kita ingat makin kemah, kepahaman kita makin kucai. Jadi mencari-cari jawapan sebab di Indonesia ni kita ingat persoalan-persoalan ni makin hilang, makin kacau bila tak jelas. Banyak benda. Sebab kita tengok dunia mistik banyak Indonesia ni. Kawan-kawan pun jenis geng-geng lagu tu. Orang tadi 11.30 dia buat telefon. Indonesia ni nombor 62. Siapa kita tak save nombor tu. Punya kawan kita, dia ingat kita lagi telefon direct. Daripada Gresik. Gresik ni Jawa Timur, dekat Surabaya. Mana 20 hampir 20 tahun dah kita pisah dengan dia. Ingat lagi kita telefon. Ya, dapat hidayah. Yalah mana makna tapi kita tak berani kacau aku tu. Orang Indonesia rata-rata mesti ada mistik pada. Setiap orang Indonesia kawan kita ni mesti ada pahaman mistik dia. Apa dia mistik? Suatu lu asbab saudara bukan wahyu. Tapi dia percaya mistik kan. Bagi kita tu makna mistik. Bagi kita mistik ni lah sandaran lu asbab bukan wahyu, mistik. Dia percaya ada dia tu mendarah daging.
Rumit kita nak ni. Lepas tu kita tak bincang tajuk mistik ni. Jadi balah pula. Jadi saya kok Ustaz tu. Oh. Setengah orang ni dia, kalau kita tengok, kalau dekat Indonesia ni, kalau tepi jalan tu masih banyak orang jual-jual barang-barang kuno ni. Masyarakat ni bila terdedah Al-Quran, tak laku barang kuno, barang-barang hak mistik ni. Tepi jalan dulu kan tengok. Kat Kota Baru, ada mana bukan Kota Baru ya. Kat Ipoh. Mana kota-kota besar ni mesti ada jual kikir-kikir, batu-batu. Tapi bila masyarakat mula mengaji, benda tu tak laku. Barang mistik tak laku mana. Tapi Indonesia jangan. Oh, laku lagi. Sebab hak jenis faham lagu tu banyak. Turun je betul bandara tu kan. Tengok tu ada orang jual, ada cuaca. Kalau pergi Mekah, orang dia agak jual. Kan? Guru percaya lagi Ustaz. Tak kira. Dah benda kalau tak jelas. Tak jelas. Tu guru kita benda tak jelas. Memang benda ni memang kalau Quran tak jelas memang tak jelas. Kita bukan kata siapa, kita sendiri pun setelah mengaji Quran pun jelas. Padahal beberapa kali baca Quran ni, tapi memang kalau tak mengaji makna ni memang tak jelas. Bila kalau guru kita tak hurai kita tak jelas. Sebab kita ni balik Indonesia penuh dengan mistik. Sebab apa? Kawan kita mistik belaka. Kita dulu kat Malaysia ni kita dengar orang cakap ya. Hak ni tengok sendiri ya. Bila kita balik Indonesia tanya ada satu orang ya. Ustaz, balik Indonesia? Indonesia. Oh, minta ilmu ada, mesti ada ilmu luar biasa. Tak kita. Kita pun tajuk. Bukan minta hak-hak Quran, minta hak tu. Kita tak minat dah. Berapa tahun tak ini? 5 tahun. Jawa Tengah. Sepatu kita. Ha? Pesantren dia. Pesantren. Mana mistik ni bukan duduk luar, duduk dalam pondok lagi. Orang pondok sendiri faham mana betul. Susah, rumit. Cara percakapan tu penuh dengan mistik. Percaya. Rumit. Terus susah lah. Dia kata pula, last dia kata jangan percaya dia kata. Jangan percaya. Tapi kita lama duduk 3 tahun ya. Lepas tu kita kenal satu orang Bandung nama dia Ami Barni Sukmahasa. Lampayan nama flat nama dia. Ami Barni Sukmahasa. Kau rapat dengan dia. Dia ni orang bandar sikit, orang Sunda. Sunda dia kurang sikit mistik. Jadi dia ni yang kita ingat dulu masa kita duduk Jawa, kita ingat semua orang Indonesia lagu tu. Lepas tu dia beritahu kita, dia mendedah sikit kata Jawa banyakkan banyak mistik dia kata. Orang jalan bandar-bandar ni dia kurang sikit. Bila dia terdedah dengan Quran, terdedah dengan ni dia kurang sikit. Dia dunia mistik kuat. Susah sana. Jadi banyak sensitif. Ustaz Muhammad dua sudah ni. Ha? Ustaz Muhammad dua sudah. Tak apa. Inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat. Awlan nas, orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim. Manusia yang paling dekat dengan Ibrahim itu siapa dia? Lalladzina taba'uhu. Bagi orang yang mengikutinya. Apa dia mengikutinya ni? Ialah orang yang mengikutinya. Nya ni balik kepada Nabi Ibrahim. Jadi orang paling dekat dengan Ibrahim yang ikut dia lah. Apa masa ikut dia? Apa yang Nabi Ibrahim buat, sama yang macam dia buat. Kan? Itu ikut. Wahadan Nabi. Siapa dah? Dan ini Nabi. Siapa dia ini Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang dan Nabi ini Muhammad. Kerana kebanyakan syariat beliau sama dengan syariat Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut Nabi betul orang beriman. Kita kena faham wow tu
apa dulu? Sahabat. Jadi kita nak ikut dalam wow tu, sahabat tu sebagai apa tu? Sebagai neraca kita. Kan? Cara dia. Sebab kalau sebut beriman dengan sebut kita, nampak macam terlalu memudah-mudahkan. Sebab beriman ni, semua orang tanya siapa-siapa, oh kita beriman kan. Neraca iman tu tak ada, sahabat tak ada. Jadi bimbang makna iman tu tak tepat. Jadi yang lebih tepat ialah kita kata walladzina amanu tu sahabat. Lepas tu kalau kita nak masuk dalam golongan wow tu, kita mesti tiru sahabat dari sudut penghayatan, ketepatan dalam memahami agama. Takut dakwah saja, tapi mana dakwah saja. Kita nak biar tepat. Lepas tu wallahu waliyu, Allah pelindung kepada semua orang-orang yang beriman. Dia kata paling dekat dengan Ibrahim tu, paling berhak dengan Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, inilah yang lebih sesuai mengatakan bahawa mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Adapun orang-orang yang membuang agamanya ke belakang punggungnya, seperti orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, bukanlah di atas agama Nabi Ibrahim, dan dia berlepas diri dari mereka. Waddat ta'ifah. Waddat ta'ifatun. Wadda ni mana wadda? Ingin, suka. Ta'ifah, sekelompok. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Lau yudillunakum, kalau mereka menyesatkan kamu. Jadi ahli kitab ni, dia jajah hak Nabi ke hak mereka? Ahli kitab jajah hak Nabi mereka ke hak mereka sendiri? Barang apa yang dia jajah? Barang Nabi ke barang mereka? Mereka sendiri. Barang mereka sendiri. Jadi bila sahabat nak ikut hak barang Nabi, mereka tak suka. Mereka nak ikut barang mereka. Jadi kita kalau makna bila Allah sebut dalam Quran ada kat luar. Mana kita jangan jadi ahli kitab lagu tu. Bila kita dah pegang Quran, dah pegang hadis Nabi, hak kita suka ialah orang ikut Quran, ikut Nabi. Jangan jajah barang kita. Kena jajah barang Nabi supaya hati kita suka orang ikut Quran, ikut Nabi. Bila kita jajah barang kita, jangan itu balik. Suka orang ikut kita, tak suka ikut Nabi. Jadi lagu tu. Itu balik jadi. Makna ahli kitab ni sebab dia suka jauh dengan wahyu. Suka orang lain tu jauh dengan wahyu. Patutnya sifat baik ni suka orang dekat dengan wahyu. Wahyu tu dua lah. Dekat dengan Quran, dekat dengan Nabi. Wa ma yudilluna, tidaklah mereka menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tidaklah mereka menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan tidaklah mereka menyedari. Sebab tu kalau kita dah pegang kitab ni, kita kena ada perasaan suka orang dekat dengan Allah melalui Quran, dekat dengan Nabi melalui sunnah dia. Kalau kita jajah barang kita, jadi suka orang, jadi perangai kita kenal kita. Wahai ahli ya ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, 5. Mengapa kau mengingkari ayat Allah? Padahal kau menyaksikan. Makna dia faham dah Nabi Muhammad ni Nabi, tapi dia ingkar, tolak Nabi. Masuk menyaksikan.
Dia kata yakni ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata padahal kamu mengetahui kebenarannya. Maksudnya, apa yang menyebabkan kamu wahai ahli kitab berbuat kafir kepada ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui bahawa pendirian kamu adalah batil dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Ayat ini merupakan larangan kepada mereka untuk menyesatkan diri mereka sendiri, dan pada ayat selanjutnya terdapat larangan bagi mereka menyesatkan orang lain. Jadi perangai ahli kitab lain ialah suka campur hak wahyu, hak demo. Hak wahyu, hak dia. Kan? Jajah hak wahyu, jajah hak wahyu dijajah, hak dia dijajah. Ya ahlal kitab, mengapa kamu campur adukkan kebenaran dengan batil? Batil ni kepada lu asbab bukan Allah, lu asbab bukan wahyu. Batil lah. Campur. Patutnya yang kena jajah ialah wahyu. Bila jajah hak dia, hak wahyu jadi sengak. Kan? Simpah hak wahyu, jajah hak dia. Wa taqtumul haq, menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Dia kata iaitu menutupi firman Allah yang tertulis dalam Taurat dan Injil dan mengganti dengan perkataan yang dibuat-buat mereka ahli kitab. Satu lagi cara ahli kitab dia nak tarik sahabat ni masuk, keluar balik agama, keluar balik daripada Islam. Ni kita ni kat Madinah. Asal mereka adalah tok guru bagi penduduk Arab Madinah. Bila Nabi datang, jadi Arab Madinah ni pergi ke Nabi. Mereka ada satu dipanggil istilah provokasi. Cara lagu mana? Pergi kelas Nabi, lepas tu tak gidah. Supaya apa? Supaya sahabat kata, oh, ustaz pun tak setuju. Hak tu jenis sanda ke ustaz ni. Mana kalau Nabi, kalau Muhammad tu mesti ustaz setuju, ustaz pun tak setuju. Contoh tak? Mana dia nak lagu tu? Lepas tu kita sadaran kita kepada orang ni lagu tu. Salah ni, ustaz pun tak setuju ni. Kita ada apa ilmu kita, ustaz tak setuju. Mana ada benda tak betul ke Muhammad ni. Kan? Ada benda tak betul kat dia ni, sebab ustaz pun tak setuju ni. Jadi bagi orang yang sandar kepada teks ni mudahlah. Bagi orang tak sandar ni, dia bimbang-bimbang, takut-takut ada tak betul ni Muhammad ni. Tak kira lah ada contoh dia nak lagu tu lah. Kan? Wa qala ta'ifah, berkata segolongan dari ahli kitab, berimanlah kamu. Dalam konteks apa? Pergi kelas dia lah. Pergi kelas dia. Ada tunjuk wajah seolah terima. Pergi kelas dia. Dengan apa yang billadhi unzila ala alladhina amanu, telah diturunkan ke atas orang-orang yang beriman, yakni sahabat. Wajahan nahar, makna waktu siang. Waktu awal siang mana pergi kelas. Lepas tu jangan pergi dah. Pergi kejap tak payah dah. Tunjuk apa? Supaya nampak macam tak betul ni, ilmu tak betul ni. Jadi supaya ada di kalangan sahabat dia kata, kenapa tak bagi dah ni? Takut barang punah ni, barang sesat. Tak mari dah. Dia nak lagu tu lah. Tak berjaya. Waqfuru akhirahu.
dan mengingkari pada akhirnya. La'allahum, agar mereka kembali apa ni? Kembali kepada kekafiran. Agar mereka pun tak bagi dah. Ustaz pun kata tak betul kali. Dia ada bila ada dalam Quran ada lalu. Jadi jenis orang sandar ke ustaz dia bahaya. Dia kena sandar ke tag ni. Jadi betul salah ni tag tu sebagai sandaran, bukan orang. Jenis duduk sandar orang tengok orang pergi orang lagi dia tak pergi. Bahaya jenis lagu tu. Ni ikut ni. Lepas tu istilah kali-kali ni atau tok-tok ni, kalau betul tak tok-tok ustaz tak bagi dah. Ataupun tak betul kali. Isu tak jelas. Masalah tak jelas. Jadi kita ni kena duduk sandaran kepada teks wahyu. Bukan pada orang. Ada pernah tanya tu lepas kan, daurah lepas. Rasa kita ni jenis kita ni, jenis telah belaka ke jenis nak ambil tu mikir juga. Kalau kita rasa jenis telah belaka, ubat dia apa dia? Kalau jenis kita rasa ana rasa ana ni telah belaka lah. Ada ubat dia? Apa ada ubat dia? Ingat tak daurah lepas? Kita ni jenis rasa kita ni jenis telah belaka lah ustaz. Ada ubat dia? Apa ada ubat dia? Cuba ingat. Ubat dia mengaji ni hak boleh telah belaka. Apa dia? Quran lah. Quran ni kena telah belaka. Lepas dia ngaji Quran, masa tu dia akan berubah. Sebab dia telah belaka Quran kata, tiba-tiba berlaku lepas dia mengaji Quran ni, canggah Quran. Dia ada tapis dah. Jadi kalau kita jenis kita ni telah belaka, mengaji hak jenis boleh telah belaka. Enggak boleh Quran ni kena telah belaka. Jadi kena tolak benda yang bercanggahan dia Quran ni. Jadi kita rasa kita ni telah belaka. Ngaji Quran dulu. Bila kita ngaji Quran habis, insya-Allah masa tu kita akan ada tapisan. Kita tak akan terima barang yang bercanggah dengan Quran. Betul tak? Dia akan jadi automatik jadi. Contoh kita dah dengar lagu ni, bila ada orang kata, "Ini macam canggah Quran ni." Kita terima tak? Tak sih. Takut mati malam ni. Betul tak hujah tu? Betul tak? Cara. Sebab orang ni banyak kita tanya, oh kita payah ustaz, kita ni macam mana kita bukan ustaz, nak tahu benda salah. Ikut ustaz. Ngaji Quran dulu. Quran ni jenis kena telah belaka. Ngaji Quran dulu. Lepas tu kita akan nampak benda tak betul ni bukan rumit. Cuma kita tak ikut step dia dah macam rumit. Mengaji Quran. Mana Quran tu menampakkan kepada kita batil ni step nombor satu yang kena nampak ke apa dia. Quran beritahu dah gini. Bercanggah gini batil. Bercanggah mana? Dalam daurah biasa tahu. Ni biasa kalau satu tempat yang wujud bercanggahan dalam masyarakat, mana tekan sungguh dia tekan ni bercanggahan hak betul ni, hak induk masyarakat tak betul, ni betul, ni hak orang faham tak betul ni, hak betul ni, biasa lagu tu lah. Jadi kita yang mengaji ni tekan ni tekan sungguh. Mana kalau kita sebab apa tak betul, sebab bercanggah Quran, Quran kan ikut belakang. Tanya siapa pun, Quran kata kena telah belakang, kena telah belakang, tanya siapa. Hak tak ngaji dia kata lagu tu. Quran kata kena terima, orang terima. Quran kata tak boleh. Tinggal lagi tak faham apa dia Quran kata tu je. Semua orang terima bahawa Quran ni kena telah berlaku. Tinggal lagi dia tak faham bahawa ni Quran kata kedak. Sikit lagi, sayap lagi.
Jangan kamu percaya. Wala tu'minu. Nak habis dah tak? Nak ni dah. Nak asar dah. Nak asar dah. Sebab semalam kita terus mengajar tu azan. Dah stop lah tu. Stop lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.